Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Afifi bin Muhammad Syuhaimi, nombor matriks 052231. Hari ini kami akan membincangkan ataupun kita mengulas tentang tajuk kami, iaitu pencemaran alam. Pencemaran alam, mengikut bahasa, pencemaran alam merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Ataupun takrifan pencemaran yang lebih faham adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar AKAS 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran ialah perubahan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan, kebajikan awam manusia ataupun organisma-organisma yang lain, iaitu tumbuhan dan haiwan. Okey, sebelum kita meneruskan lagi, eloklah saya sebagai moderator pada hari ini akan berbincang bersama panel-panel jemputan pada hari ini, iaitu panel yang pertama, iaitu kita pun perkenalkan iaitu Muhammad Mukri bin Mokhtar, nombor matriks 054283. Beliau merupakan panel yang pertama, iaitu, dan kemudian panel yang kedua iaitu Muhammad Amsyar Nakiyuddin bin Muhammad Bakri, nombor matriks 053963 yang berasal dari Terengganu. Dan yang terakhir, panel kita yang terakhir iaitu panel yang ketiga, iaitu Muhammad Amirul Haikal bin Muhammad Hanafi, nombor matriks 052253 yang berasal dari Perak. Okey, sebelum kita melanjutkan lagi, sedikit sebanyak marilah kita mengetahui lebih dalam apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran alam. Mungkin kalau orang biasa atau orang awam seperti kita, orang yang tak faham sangatlah tentang pencemaran alam ni, mereka menganggap bahawa asap ataupun pembakaran terbuka itu merupakan pencemaran alam. Tapi saya yakin bahawa terdapat banyak lagi, bahasa Inggerisnya lebih detail lah apa yang kita faham tentang pencemaran alam. Oleh itu saya akan serahkan kepada panel yang pertama, Muhammad Mukri, untuk mengulaskan tentang pencemaran alam tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ahli panel kita kedua, Saudara Muhammad Amsyar, panel ketiga, Saudara Haikal, dan tidak lupa juga kepada Tuan Moderator. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk pencemaran alam. Satu pertanyaan yang bagus diajukan oleh Tuan Moderator kita berkenaan pencemaran yang berlaku di Malaysia sekarang. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ingin saya berikan dahulu definisi atau pengenalan ringkas berkaitan pencemaran alam. Terdapat banyak jenis pencemaran yang wujud sebenarnya. Pertama, kita pergi kepada pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi didefinisikan sebagai bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga. Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 desibel dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing. Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu kebisingan selenja, kebisingan
fluktuasi, hentakan impuls, dan kebisingan selang-seli. Kebisingan selenjar adalah kebisingan yang sela dan kurang daripada 3 desibel. Ini berlaku apabila seseorang sedang berbisik kerana gelombang bunyi bergetar dengan lebih perlahan. Kebisingan fluktuasi pula merupakan kebisingan yang terletak antara punca gelombang yang tinggi dan rendah. Pada tahap getaran gelombang bunyi akan dengan lebih cepat daripada kebisingan selenjar. Getaran gelombang adalah sekitar 3 desibel sahaja. Contohnya, kebisingan fluktuasi berlaku apabila seseorang sedang berpuas dan bunyi enjin yang dimatikan. Hentakan impuls pula merupakan bunyi yang lebih intensity dalam tempoh yang lebih singkat. Contohnya tembakan, ketukan atau lagaan daripada benda yang keras. Kebiasaannya tahap getaran ini melebihi 80 desibel. Kemudian gelombang bunyi akan menurun dengan cepat. Akan tetapi intensiti masih menunjukkan tahap yang tinggi kerana bunyi yang kuat akan memberi kesan yang lama terhadap getaran. Kebisingan selang-seli berlaku secara berselang-seli. Ianya dihasilkan apabila bunyi menjadi perlahan dan kuat dalam jangka masa yang pendek. Pencemaran ini kebiasaannya berlaku di kawasan industri yang melibatkan aktiviti pemprosesan oleh mesin, jentera dan bahan yang diproses itu sendiri. Yang kedua pula, kita lihat kepada pencemaran udara yang boleh diklasifikasi kepada 2 bahagian, iaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer merujuk kepada pencemaran yang dihasilkan sulfur monoksida dan karbon monoksida, hasil dari pembakaran yang tidak lengkap yang menyebabkan zarah-zarah halus terampai di udara. Kebanyakan pencemaran ini lepaskan melalui eksos kenderaan, industri yang melepaskan asap atau bahan pencemar dan pembakaran harambat. Seterusnya, pencemaran udara yang lain pula yang kerap berlaku melanda Malaysia adalah cerebu. Pada tahun 2019, 2 tahun lepas, negara kita mencatatkan antara bacaan indeks pencemaran udara tertinggi, iaitu dengan bacaan 266 berbanding negara-negara jiran kita, Indonesia 207, Thailand 147 dan Singapura 102. Seterusnya, kita lihat kepada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah bahagian daripada permukaan bumi yang dihuni oleh banyak makhluk hidup, terutamanya manusia, tumbuhan, haiwan, dan mikroorganisme. Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan
dan hakikat. Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan yang ada sama ada berbentuk air ataupun pepejal. Antara pencemaran yang pernah berlaku di negara kita ialah pada tahun lepas. Daripada asalnya pencemaran tanah hingga menyebabkan pencemaran sungai Cingking yang berlaku di Johor. Pencemaran air pula masih berlaku di negara kita, iaitu di kawasan Selangor, di beberapa buah sungai yang menyebabkan pencemaran air ini boleh menyebabkan sehingga hilangnya punca air bersih di kawasan sana. Antara sungai-sungai yang terjejas di Selangor ialah Sungai Gong yang berada di Rawang. Jadi sekadar itu saja pengenalan dan berkaitan dengan pencemaran yang berlaku di Malaysia sekarang. Kita balik kepada Tuan Moderator. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Mukri atas penjelasan beliau. Apa yang kita dapat, antara yang kita dapat daripada Saudara Mukri adalah jenis-jenis pencemaran yang berlaku di Malaysia dan di dunia lah senang kata, yang antaranya adalah pencemaran udara, pencemaran air, tanah, bunyi dan lain-lain. Pencemaran di Malaysia ni nak dikatakan bukanlah benda yang luar biasa, tapi benda ni dah dikategorikan benda yang biasa berlaku di Malaysia kan. Terutamanya jerebu. Kita boleh katakan dalam setiap tahun lah ada je masalah jerebu, banjir dan lain-lain semua. Okey, berikut kita akan mengulas lebih dalam tentang pencemaran alam ni, iaitu faktor-faktor berlakunya pencemaran alam tersebut. Oleh itu saya akan serahkan kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudara Amsyah. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita, iaitu Fikri Afifi, serta pada panel, kedua-dua panel kita, iaitu panel yang pertama Muhammad Mukri dan panel ketiga iaitu Muhammad Amirul Haikal. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kerana memberikan saya peluang pada hari ini untuk berada dalam forum. Izinkan saya menyambung sepatah dua kata apa yang berkaitan pencemaran alam yang telah berlaku di sesebuah negara. Jadi seperti mana yang kita ketahui, sebuah perkara tidak akan berlaku tanpa faktor-faktor yang berlaku atasnya. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya bencana alam di sesuatu tempat ataupun pencemaran alam di sesuatu tempat. Okay. Antara sebab ataupun faktor utama yang berlakunya pencemaran alam ini adalah salah satunya disebabkan kerakusan tangan manusia itu sendiri. Pada kebiasaannya, manusia seringkali melakukan pencemaran alam sekitar dalam keadaan sedar ataupun tidak, seperti udara, air, tanah, bunyi dan radiasi. Kesan terhadap pencemaran alam sekitar sudah pun disebarkan melalui pelbagai cara, iaitu media massa, media bercetak dan sebagainya. Namun manusia lupa terdapat beberapa jenis manusia yang berjana yang tidak mencintai alam sekitar, memandang enteng terhadap permasalahan alam sekitar ini. Sifat materialistik yang ada dalam segelintir masyarakat pada hari ini juga sukar untuk kita mengurangi masalah pencemaran yang kita alami, terutamanya di atas muka bumi kita ini. Oleh yang demikian itu, pihak berkuasa seharusnya, seperti Jabatan Alam Sekitar, perlulah membuat pemantauan dan pemeriksaan secara berkala di sesuatu kawasan bagi menjaga
serta memelihara alam sekitar kita ini. Antara dimensi lain yang menyebabkan pencemaran ini adalah pelonggaran dasar atau polisi kerajaan dalam kepentingan alam sekitar. Kerajaan telah mengimplementasikan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 sebagaimana yang telah disebut oleh Tuan Moderator kita, iaitu akta ini mengandungi peruntukan yang bertujuan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran serta memperbaiki kualiti alam bertujuan memperbaiki kualiti alam sekeliling dan daripada pencemaran bagaimana pencemaran air, udara, bunyi, tanah dan laut. Namun pencemaran ini masih berleluasa. Pencemaran primitif kayu seperti meletakkan batu di tangga yang bermaksud melakukan pekerjaan secara sambil level. Jikalau kita lihat pada hari ini, kukusan haiwan semakin menjadi-jadi. Seiring dengan pembangunan secara lestari tidak dilaksanakan, sehingga kan berlaku pencemaran yang memakan diri manusia itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya kejadian telah berlaku di negara kita iaitu Malaysia, di Pasir Gudang, Johor, di mana kawasan perindustrian dibina hampir dengan kawasan perumahan serta kawasan persekolahan, menyebabkan berlakunya pencemaran udara yang teruk melanda kawasan tersebut. Ini telah menyebabkan kawasan tersebut telah tercemar dengan bahan-bahan pasir di tempat tersebut serta menyebabkan sekolah ditutup dan kanak-kanak dihantar di hospital. Harapan saya terhadap perkara ini supaya pihak kerajaan sedar untuk mengutamakan pemeliharaan serta pemuliharaan alam sekitar di samping dapat memacu ekonomi negara ke arah kegemilangan. Sekian daripada saya dan kita teruskan kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Saudara Amsyar atas penerangan beliau. Apa yang saya dapat dari sini, terdapat banyak faktor-faktor ataupun punca-punca pencemaran alam, dan di antaranya adalah aktiviti pembangunan, kenderaan motor, pembakaran terbuka, dan benda tu antara penyebab utama yang terjadinya pencemaran alam. Oleh itu sebagai contoh, kenderaan motor tu kegunaan kita, seperti contohnya kenderaan yang kita guna seharian, yang kata kita tak boleh kata benda yang wajib kita gunalah kan. So bagaimana cara kita untuk mengatasi pencemaran alam dalam masa yang sama kita tak nak kita menggunakan kenderaan bermotor yang mengeluarkan asap tersebut. Okey, oleh itu saya akan terus ke panel ketiga, iaitu cara memulihkan alam sekitar. Baik, teruskan Saudara Amir Aikal. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Yang bahagia ahli panel kita yang pertama, Saudara Mukri, dan juga ahli panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Amsyar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan nikmat yang Allah kurniakan kat kita pada hari ini, masih lagi kita dapat berhimpun menghirup udara yang Allah kurniakan. Jadi untuk soalan yang dikemukakan oleh Tuan Moderator berkenaan dengan cara kita memelihara alam sekitar. Jadi dalam kita membincangkan berkenaan dengan cara untuk kita memelihara alam sekitar, kita perlulah pertama sekali kita perlu tengok dari sudut punca atau faktor yang berlaku untuk menyebabkan alam sekitar ni. Jadi sebenarnya yang telah disebutkan oleh ahli panel kita yang pertama dan juga ahli panel kita yang kedua, banyak pencemaran alam yang berlaku, antaranya adalah bunyi, udara dan sebagainya, dan ahli panel kita yang kedua juga ada menyebut berkaitan dengan faktor-faktor berlakunya pencemaran tersebut. Jadi bagi pendapat saya, perkara yang paling efektif dalam kita memelihara
memelihara pencemaran alam ni adalah dengan gerak dengan sentuhan tangan pihak penguatkuasa. Jadi dalam sistem kenegaraan kita ni, pihak kerajaan ataupun pihak penguatkuasa adalah ada pada kedudukan yang tertinggi. Jadi dengan sentuhan daripada pihak kerajaan tu sedikit sebanyak membantu kita dalam mengatasi pencemaran alam ni. Jadi kita bawa ke sini seperti mana telah disebut oleh ahli panel kita yang kedua, pihak kerajaan telah pun menetapkan akta pihak kerajaan telah pun menetapkan akta kualiti alam sekeliling 1974, yang mana akta tersebut mengandungi denda RM500,000 kepada orang yang melanggar akta tersebut dan sekurang-kurangnya penjara tak lebih pada 5 tahun. Jadi dengan adanya akta yang diketengahkan oleh kerajaan ni, sedikit sebanyak dapat membantu kepada pengurangan kepada pencemaran alam sekitar seperti yang disebut oleh ahli panel kita yang kedua. Sebahagian besar pencemaran alam ni berlaku akibat daripada perbuatan tangan manusia. Jadi untuk mengatasinya perlulah juga kepada perbuatan tangan manusia. Oleh sebab itu antara kaedah lain ataupun inisiatif lain untuk kita mengatasi pencemaran alam ni adalah dengan untuk mengatasi pencemaran bunyi adalah dengan kawalan manusia itu sendiri. Seperti mana yang pihak kerajaan menetapkan syarat-syarat atau peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi untuk kita mengatasi pencemaran bunyi itu tersebut. Jadi untuk pencemaran air, dalam kita mengatasi pencemaran air, seperti mana yang dikatakan oleh panel kita, pencemaran air ni berlaku akibat daripada pembuangan sampah yang berleluasa yang menyebabkan sungai ataupun sumber air itu terjejas. Jadi untuk kita mengatasi pencemaran air ni, setidak-tidaknya kita boleh melakukan acara gotong royong. Acara gotong royong membersihkan sungai, ataupun pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen-kempen seperti kempen cintai alam sekitar, kempen cintai sungai kita. Dengan itu setidaknya sedikit sebanyak dapat memberikan kesedaran kepada manusia, yang mana manusia itu sendiri pun penyebab sendiri kepada pencemaran tersebut. Sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran untuk kita lebih menghargai ataupun untuk kita lebih menjaga sungai tersebut. Akibat daripada pencemaran itu telah pun berlaku kat negara kita. Jadi sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran. Jadi seterusnya untuk seperti mana yang dikatakan oleh ahli panel, faktor lain untuk pencemaran yang berlaku adalah akibat daripada pembangunan. Jadi pembangunan yang dibangunkan oleh pihak kerajaan ini telah orang kata apa, potong tebang segala pokok, segala alam potong pokok yang hijau yang menghuni alam ni lah kan. Jadi untuk kita mengatasi masalah ini, setidaknya kita boleh melakukan penghutanan semula, yang mana penghutanan semula ni kita boleh menanam semula pokok-pokok yang kadar pertumbuhan pokok tu mestilah cepat kan. Jadi dengan kita menanam dengan kita melakukan penghutanan semula, setidaknya tumbuhan hijau boleh tumbuh kat negara kita dan secara tidak langsung boleh dijadikan sebagai habitat untuk haiwan-haiwan yang dikatakan tadi oleh ahli panel. Pembangunan mengakibatkan habitat haiwan terjejas. Jadi dengan kita melakukan perhutanan semula ni boleh dijadikan sebagai tempat untuk habitat haiwan. Sampai itu boleh menambah baikkan kualiti udara dalam negara kita, iaitu dalam negara kita Malaysia. Jadi saya rasa cukup untuk sekadar tu. 5 minit betul moderator? 5 minit kan? Ya, 5 minit betul. Okay, saya rasa cukup untuk sekadar tu. Okay, saya serahkan kepada tuan moderator. Allahuakbar. Terima kasih kepada saudara Amirul Haikal atas penjelasan beliau tersebut. Sebelum kita beralih ke pertanyaan seterusnya, saya ada satu soalan yang kata tiba-tiba wujud dalam kepala saya. Wajar ke kita sebagai kata pihak tertentu untuk menghukum ataupun kita meletakkan denda terhadap seseorang ataupun individu yang kata dia melakukan pencemaran alam? Wajar ke didenda ataupun dikenakan tindakan undang-undang? Saya ke? Ya, saudara Haikal.
Okey. Tuan Moderator tanya, adakah wajar untuk kita menghukum orang yang melakukan pencemaran alam ni dengan denda-denda macam tu kan? Ya, betul. Okey, jadi pada pandangan saya, kita punya negara ada hukum, ada peraturan, ada perundangan dia sendiri. Jadi setidaknya kita sebagai orang awam yang tidak mempunyai kuasa apa-apa, sekiranya kita ternampak ataupun terlihatlah orang yang melakukan pencemaran alam ni, setidaknya kita boleh membuat laporan kepada pihak yang lebih berkuasa. Kalau kita sendiri yang pergi hukum, kita tiba-tiba kita pergi cekah kan, nampak orang buang sampah kan, buang sampah merata-rata, kita pergi cekah. Weh, main rakyat 500 kat aku, buang sampah merata-rata kan. Jadi bagi saya benda tak wajar lah kan, sebab tak sepatutnya lah. Pernah juga ada satu pernah berlaku, ada orang ni buang sampah merata. Jadi saya pergi lah tegur kan, jangan buang sampah merata. Jadi rupa-rupanya orang tu buta, tak nampak nak buang kat mana kan. Jadi saya tiba-tiba automatik jadi bisu lah kan. Jadi untuk lebih wajar kita melaporkan kepada pihak yang berkuasa lah kan, laporkan pada pihak yang berkuasa. Jadi pihak berkuasa ni boleh orang kata boleh menjalankanlah tanggungjawab mereka untuk mengatasi penerangan alam ni. Wallahualam. Terima kasih kepada Saudara Haikal. Sekarang dah jelas bahawa betapa pentingnya pencemaran alam. Dalam masa sama, kita juga perlu ada common sense ataupun common sense lah kan. Sepatutnya benda tu dah jadi kebiasaan kepada individu ataupun ke semua manusia di dunia ini untuk menjaga persekitaran alam. Okey, terus tanpa membuang masa, saya ingin bertanya kepada panel yang pertama. Apakah kesan pencemaran alam kepada negara? Adakah dia memberi efek ataupun dia dia mengacau lah sesebuah negara tersebut? Okey, panel yang pertama, silakan. Saudara Mukri. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tuan moderator kita. Pada kesempatan yang kedua yang masih diberi peluang untuk terus berbicara pada hari ini berkaitan dengan kesan pencemaran alam. Dan saya akan memfokuskan lebih kepada kesan-kesan kepada semua yang terlibat, kecuali haiwan natif, iaitu manusia, yang akan disampaikan oleh Muhammad Arsyah sebentar lagi. Nanti dia akan sampaikan pasal kesan kepada manusia. Pencemaran alam sekitar telah memberi kesan yang buruk terhadap kehidupan di dunia pada masa kini. Di antara kesan utama yang menimpa alam itu sendiri akibat daripada pencemaran alam sekitar ialah terhadap udara, suhu persekitaran dan lain-lain. Pencemaran pada hari ini semakin berterusan dari masa ke semasa. Sememangnya pencemaran alam sekitar memberi kesan buruk. Pencemaran udara memberi kesan yang sangat buruk terhadap tumbuh-tumbuhan di dunia. Tumbuh-tumbuhan yang mengalami kerosakan dengan 3 cara, iaitu nekrosis, keguguran daun, klorosis, bentukan warna, dan perubahan pertumbuhan. Parwi, kapas, gandum, dan apel adalah antara tumbuhan yang mudah mengalami kerosakan dengan bahan cemar sulfur dioksida. Selain itu, tomato, kacang, bayam, dan kentang juga mengalami kerosakan dengan adanya gas ozon di udara. Keadaan ini menyebabkan bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi sebahagian daripada penduduk bumi juga. Seterusnya, pencemaran udara juga menyebabkan penyusutan lapisan ozon bumi yang melindungi hidupan di bumi daripada sinaran terus matahari. Pembebasan gas chlorofluorokarbon atau CFC yang digunakan dalam alat penyambung udara dan peti sejuk menipiskan lapisan ozon. Satu lagi kesan saya akan bawa untuk pencemaran tanah pula. Kesan pencemaran tanah ini adalah hakisan. Hakisan tanah adalah satu fenomena yang sering berlaku di seluruh dunia.
menyebabkan bahaya kepada haiwan. Hakisan tanah adalah satu fenomena yang sering berlaku di seluruh dunia, menyebabkan bahaya pada haiwan. Kesan daripada pencemaran tanah ini pada dunia sangat ketara seperti pencemaran lain juga. Ianya memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan manusia dan hidupan lain. Pembuangan sampah sarap, sisa toksik dan nuklear akan menjadikan kawasan tanah beracun dan tidak sesuai didiami oleh haiwan. Kesan-kesan daripada pencemaran air pula menimbulkan berbagai masalah kepada kehidupan dunia pada masa kini, termasuklah haiwan dan tumbuhan. Bahan-bahan dibuang ke dalam sungai akan menyebabkan hidupan akuatik mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar. Jadi sekadar itulah perkongsian saya. Kita balik kepada Tuan Moderator di pentas utama. Baik, terima kasih kepada saudara Mukri atas penjelasan beliau tersebut. So, maka dari situ kita tahu bahawa kesan pencemaran alam kepada negara itu juga memberi kesan kepada diri kita juga. Baik, kita beralih. Saya ingin bertanya kepada panel kita yang kedua, iaitu saudara Amsyar. Kesan pencemaran alam ni, adakah dia memberi kesan kepada manusia ataupun dia just memberi kesan kepada pembangunan tumbuhan semata? Baik, saudara Amsyar, teruskan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi kita sambung apa yang telah diterangkan ataupun dijelaskan oleh panel yang pertama kita, iaitu Muhammad Mukri, iaitu selain daripada kesan yang paling ketara sangat diperkatakan oleh seluruh warga dunia terhadap kesan pencemaran alam kepada rakyat, iaitu kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon telah menjadi salah satu punca kenapa pemanasan global ini dapat dirasakan, terutamanya di setiap strata penduduk di bumi. Kenaikan suhu bumi ini disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terkumpul di dalam udara. Gas karbon dioksida ini yang terlalu banyak boleh menyebabkan haba di bumi ini terperangkap serta sekaligus akan mengakibatkan suhu bumi ataupun suhu di suatu tempat itu meningkat dan akhirnya akan menjadi panas. Penyusutan lapisan ozon juga adalah merupakan salah sebuah faktor utama di mana kejadian pemanasan global ini berlaku. Pemanasan global menyebabkan keadaan bumi menjadi panas, ekosistem terganggu, banjir secara kerap berlaku dan juga berlakunya kejadian alam yang tidak normal. Sebagai contohnya, kegiatan tsunami yang telah berlaku di Indonesia pada tahun 2004 telah banyak mengubahkan nyawa manusia dan harta benda. Kebakaran di hutan juga berlaku sedikit sebanyak, sangat memberi kesan pada suhu bumi. Dan ini juga turut menjejaskan kualiti udara yang kita hirup selama ini. Itu poin yang pertama bagi saya. Poin yang kedua pula, satu lagi pencemaran, iaitu kesan pencemaran tanah ialah hakisan. Hakisan tanah ini merupakan salah satu fenomena yang sering berlaku di seluruh dunia. Ia bukan sahaja berlaku di negara kita, malah ia juga terdapat di negara jiran seperti Indonesia, Thailand dan sebagainya. Ia bukan sahaja merugikan dari sudut kewangan dan ekonomi, bahkan juga ia turut mengancam keselamatan dan keharmonian nyawa manusia. Misalnya tanah runtuh dan juga gempa bumi. Banyak negara-negara yang sedang diancam hakisan tanah. Contohnya, festival negara Jepun yang sering berlaku gempa bumi, akibatnya ramai manusia kehilangan harta benda. Antara aktiviti-aktiviti manusia yang boleh menyebabkan hakisan adalah pembersihan dan pembajakan serum
yang menyebabkan tiada tumbuhan yang dapat menahan tanah daripada dialirkan bersama-sama air apabila hujan lebat. Seperti mana yang kita lihat pada negara kita musim banjir ini. Banyak berlaku musibah-musibah banjir, tidak kira lah ada beberapa negeri dalam Malaysia ni. Jadi kita harusnya membuka mata serta mengambil serius tentang perkara ini agar tidak berulang di kemudian hari. Selain itu, pembinaan rumah di tengah-tengah bukit juga akan menyebabkan tanah runtuh apabila berlaku hujan kilat. Nyawa manusia yang tinggal di tengah-tengah bukit dan kaki bukit mungkin dalam keadaan bahaya. Secara kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan apa yang telah saya kupaskan sebentar tadi, dapat dinilai bahawa kesan-kesan ini sememangnya membawa satu kesan yang buruk kepada umat manusia dan seharusnya diambil berat supaya tidak menyesal di kemudian hari kepada umat manusia. Dan sebab kata pepatah, bagai nasi telah menjadi bubur. Sekian saja daripada saya, kita beralih kepada tuan moderator. Baik. Terima kasih kepada saudara Amsyah atas penerangan beliau tersebut. Ingin saya bertanya lah kepada panel-panel sekalian, adakah wajar saya ingin mengatakan bahawa asal punca paling utama pencemaran alam ini adalah manusia? Adakah panel-panel bersetuju dengan statement saya ni? Saudara Mukri? Yes. Mukri. Saya setuju. Bagaimana dengan panel lain? Bagaimana dengan saudara Amsyah? Ya, saya setuju. Kerakusan tangan manusia sendirilah yang menyebabkan apa berlakunya pencemaran alam kita ini. Baik, saya setuju juga. Okey, panel yang ketiga? Saya setuju. Tak dengar. Saya setuju. Baik. Okey, nampaknya kita semua tahu yang kebanyakan memang majoriti masalah daripada pencemaran alam ini dari tangan manusia itu sendiri. So, ada banyak kalau kita tengok dalam blog ke apa kan, diorang banyak mengatakan bahawa punca utama yang menyebabkan pencemaran alam ini berada di tahap yang sangat kritikal disebabkan tangan manusia itu sendiri. Maka sebab kebiasaan manusia sering dia melakukan pencemaran alam. Contohnya sedar tak sedar manusia sendiri yang buat. Diorang lah yang potong pokok, balak, lepas tu yang menyebabkan tanah runtuh, semua benda tu, kemudian mengorek tanah tanpa kata ikut suka hati, ikut nafsu semata, dan macam-macam lagi. Okey, seterusnya kepada saudara Amirul Haikal, apakah inisiatif kerajaan untuk mencegah pencemaran alam ini daripada berlaku? Bagaimana Amirul Haikal boleh terangkan? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan moderator saudara Fifi Afifi merangkap sahabat Ana ya. Okey, jadi dalam kita mengulas berkenaan dengan inisiatif kerajaan, kita sebagai seorang rakyat atau sebagai seorang penduduk tempatan, mestilah kita nak tahu kan apa yang kerajaan telah rancangkan, apa yang kerajaan akan buat, apa yang kerajaan akan cari solusi ya. Jadi antara inisiatif kerajaan adalah dengan kerajaan telah pun menetapkan Hari Alam Sekitar iaitu pada 5 Jun setiap tahun. Jadi inisiatif berkala bagi mengatasi pencemaran alam ini adalah dengan kerajaan telah pun menetapkan Hari Alam Sekitar, di mana Hari Alam Sekitar ni merupakan satu inisiatif yang sangat bagus lah. Di mana antara objektif yang kerajaan target untuk dalam menetapkan Hari Alam Sekitar ni adalah yang pertama sekali adalah untuk memberikan kesedaran kepada seluruh penduduk ataupun masyarakat setempat bahawa bahayanya pencemaran alam ni. Jadi untuk yang seterusnya adalah kerajaan juga telah pun menetapkan Seksyen 34B yakni Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, yang mana kerajaan telah pun menetapkan undang-undang bahawa bagi sesiapa yang melanggar ataupun yang membuat pencemaran alam ni, pihak kerajaan telah pun menetapkan denda bahawa 500,000 dan juga penjara tak lebih kepada 5 tahun. Jadi selain daripada itu,
dalam media yang telah dibuat pada 13 Mac 2020, pihak kerajaan telah pun menargetkan inisiatif ataupun membahagikan inisiatif kerajaan kepada empat bahagian ataupun kepada 4 perkara. Yakni yang pertama adalah pengukuhan tadbir urus teras. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, keterangkuman sosial teras. Dan yang terakhir adalah pemantapan kolaborasi strategik. Jadi untuk pengukuhan tadbir urus teras, pihak kerajaan telah berinisiatif untuk melakukan semakan semula dasar alam sekitar negara yang telah dibuat pada tahun 2002 bagi menambahbaikkan lagi dasar alam sekitar. Jadi yang kedua, kerajaan pun telah akan membuat kajian yang lebih mendalam terhadap dasar perubahan iklim dalam negara. Jadi seterusnya pihak kerajaan juga berancang untuk memperkukuhkan institusi seperti Majlis Tindakan Perubahan Iklim di Malaysia. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi, pihak kerajaan telah pun membuat satu dasar yang mana membuat satu perancangan ekonomi kitaran bagi plastik. Mana pihak kerajaan telah pun membuat kitaran ekonomi bagi plastik yang dikeluarkan untuk kegunaan rakyat Malaysia untuk menjimatkan lagi ekonomi dalam negara. Jadi yang seterusnya adalah keterangkuman sosial teras. Di sini di mana pihak kerajaan telah pun membuat program pembudayaan dan kesedaran awam terhadap alam sekitar dan juga kempen bebas plastik. Jadi pihak kerajaan berinisiatif untuk melakukan program ni untuk memberikan kesedaran kepada rakyat, di samping untuk mengukuhkan lagi sosial antara rakyat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dari segi pemantapan kolaborasi strategik, di mana pihak kerajaan telah pun membuat satu kempen, yakni Malaysia Plastic Pact, yang mana kempen yang diketengahkan oleh pihak kerajaan ni mendapat kerjasama daripada sektor kerajaan itu sendiri dan juga industri, NGO dan juga badan-badan kerajaan yang lain ataupun badan-badan swasta yang lain. Jadi dengan dengan ada kempen ini di mana kerjasama semua pihak di sini dapat mengumpulkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang lain, di mana apabila hubungan ini terjalin, mana kata nescaya hasil itu akan dapat berlaku, akan dapat dilaksanakan. Jadi saya rasa yang tu je, 5 minit kan. Saya moderator. Ya, sudah cukup ni. Okey, saya sekadar tu, wallahu a'lam, saya serahkan kepada tuan moderator. Alright. Okay, terima kasih kepada saudara Amirul Haikal atas penjelasan beliau. Kita dapat simpulkan bahawa even kerajaan sendiri tidak memandang pencemaran alam ni sesuatu benda yang kecil. Dia merupakan sesuatu sangat besar. Tetapi masyarakat sekarang dia menganggap bahawa pencemaran alam ni bagai benda kecil-kecil je, padahal tak. Lepas tu pencemaran alam ni dia sangat memberi impak kepada masa depan dan juga sekarang. Bumi adalah satu-satunya yang boleh menghidupkan ekosistem organisma secara bebas. Kita sebagai manusia harus menjaga alam kurniaan Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Maksudnya kita diberi nyawa, kita diberi sebagai khalifah di muka bumi ini. Kenapa? Terus dah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga bumi ini sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Dan ia menjadi tanggungjawab kita bersama. Oleh itu, marilah kita bersatu teguh, bila bercerai roboh. Maka kita bersatu dan kita menjaga alam sekitar ini dengan di masa hadapan dengan lebih baik. Mungkin ini saja forum kami pada hari ini. Minta maaf, kami mohon beribu ampun jika mempunyai salah silap dalam tutur kata. Dengan akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ahli panel yang dijemput. Alhamdulillah. Jemput makan.